Maturity-nya adalah apa tu? Pengguna. Okay. So sampai bulan ke-5, bulan ke-6 kan, 100 orang. Ni masa lah you jadi manager. Kali dalam you punya rangkaian kan, ada 100 hingga ada 100 punya orang kan, member kan. Bermaknanya you punya income, kan, consider is a stable lah. Consider is a stable income lah. So repeat semula. So out of all ni, sebab ada kawan baru masuk kan, I kena repeat semula. Sebab pun baru mula record, repeat semula. So, kata out of all ni kan, di sini, ada bulan. Bermaknanya berapa bulan you sudah join, Lepas tu, F stand for FPO, berapa bilangan, member ataupun VIP ke you sudah sign in. Level, you sudah naik jadi level apa, VIP ke, supervisor ke, assistant manager ke, manager. Lepas tu kami tengok di sini lah. Kami tengok di sini. Ini adalah stand for bulan. Ini bulan. Ini adalah F stand for berapa orang FPO sudah sign in. L kan stand for berapa apa level sudah ada. Kalau tengok di sini kan, kalau kami turun, you mula-mula dengan satu orang kan, semua orang join dengan 30%. Ini dia lah. Kalau ada aktif kan, 30 akan dia ada aktif kan, 35%. Masa ni adalah level AS ataupun level VIP. Ini adalah bulan pertama, first month. Bulan kedua kan, patutnya all out kan, dia memang ada sign dalam lebih kurang 30 member. Kalau tak ada lagi kan, kami cuba tengok kan, mengapa tak ada lagi 30 member? Sebab part time ke? Sebab I terlalu busy ke? Sebab banyak-banyak sebab lah. Tapi yang paling penting kan, kami nak cari apa? Kami nak cari satu sebab yang dapat tolong sendiri. Satu sebab yang dapat tolong sendiri. So masa ni sudah 38%, sudah. Kalau tengok lagi bulan ketiga dah, lepas tu bulan keempat dah, tengok sini ya, bulan keempat, bulan keempat, bulan keempat kan, tengok di sini adalah, I clearkan supaya lebih senang tengok. Bulan keempat, bulan keempat sudah apa? Sudah 70 orang, 43%. Maknanya anda sudah assistant manager. Bulan kelima, bulan keenam kan, 100 orang member, level sudah 48% kan, so jadi level manager. Jadi kan setiap level, tengok sini kan, setiap level dia kan memang ada apa? Ada satu guideline. Ini guideline kan, tak kisahlah sampai level apa, kalau buat sampai satu level kan, rasa mengapa saya sudah stuck saya tak dapat nak naikkan pergi level lebih tinggi lagi, boleh rujuklah out of all ni. Out of all ni dia memang khas untuk VIP, untuk orang kan start orang baru, VIP ke, pergi supervisor ke, VIP nak buat apa, satu nak buat apa, nombor 2 buat apa, nombor 3 buat apa, hingga ke supervisor, nak buat apa dah, sampai level supervisor apa yang patut buat lagi, naik lagi, assistant manager yang 29 ni, 30 ni, ini sudah assistant manager dah, apa yang patut buat lagi, sampai lagi 39. Apalah manager perlu buat. Itu yang semua dalam Alvo ini lah. Jadi memang ada satu rujukan. Kalau tengok di sebelah sini, I draw lagi sebelah sini. Sebelah sini, ada kawan. Sebelah sini kan, nampak tak ada satu bintang, ada nokta. Bintang pemaknanya, bintang makna dia, sangat penting. Sangat penting. Ini kena kamu sendiri kan kena faham dan kena sentiasa buat. Lepas tu, nampak tak? Yang sini ada satu M dengan belajar. M bermakna apa? M stand for kan, you boleh refer dengan you punya manager level. You punya upline yang level dia adalah manager. Dan belajar dengan mereka. Nombor 4 pun M juga, nombor 5 pun M juga, refer dengan manager. Nombor 9 tu sangat penting. Sangat penting. Nombor 11 kan pun star pun penting juga. Nombor 14 star, lepas tu buat lagi.
Buat lagi, okey. Nampak tak? Star, manager, buat lagi. Jadi kan, mungkin kami sampai satu level kan. Tak dapat nak naik level ke, sudah macam stuck kan. Okey. Macam rasa tak, so lost ke, tak comfort kan. Refer sini. Ya, refer sini. Refer ni, okey, refer ni, tapi ini bukan I nak guna malahkan orang, jangan risau. Okey. Sebab ini boleh malah sendirilah. Okey. Sampai ke 34, nampak tak? Ada 5 bintang. 5 star, 5 star. Okey, 5 star bermaknanya sangat penting. Sangat-sangat penting. Okey. Lepas tu, nombor 36 dengan 37 kan. Buat lagi. Okey. Lepas tu, sampai ke apa? Nombor 39, 40 kan. Masa ni sudah manager dah. So, apa yang perlu buat? Ajar ke bawah. Ajar ke bawah. Okey. Lepas tu, okey, kalau tengok di sini, kalau tengok di sini kan ada apa? Di sini ada, okey. Okey. Langkah-langkah yang penting untuk apa? Kejayaan. Ada 10, okey. Ada 10 lah. 10 perjalanan lah, okey. Ini untuk refer juga. Ini untuk kami refer juga. Inilah, okey. Structure out of 4. Structure out of 4. Okey. So far semua dapat ikut tak sampai sekarang? You boleh faham tak ini kertas punya structure? Okay. Kalau you nak print keluar kan pun boleh juga. You boleh print keluar sebab memang out of 4 ni kan, you boleh gila lah. 1 tahun lepas ada tak? Tahun lepas rasa dalam Kickstart pun tak ada juga. Mungkin 1 tahun kan ada 1 kali, ataupun 1 tahun, 2 tahun 1 kali baru ada out of 4. Okay. So far yang dapat tangkap tak? So far dapat ikut tak? Okay. Tengok. So far dapat ikut tak? Kalau dapat kan, you boleh type dalam chat room tengok. Semua okey tak? Belum start lagi ya. Sean hanya terangkan kertas ini. Dekat tepi-tepi atas tu macam mana nak baca lah. Okay. So nanti dia akan terangkan one by one. Tapi malam ni kita tak terangkan semua. Tak sempat. Jangan takut. Okay. So Sean akan terangkan di bahagian depan lah. Maknanya you all yang dari VIP, okay, ke arah supervisor dulu. So you boleh check, ini sebagai panduan. So you all boleh check apa masalah I, apa cabaran I, kenapa I tak sampai ke sana. Macam tu. Okay. So setiap kali bila you bertemu apa-apa, you boleh ambil Art of War ini untuk buat rujukan. Yes. Okay. Okay, ini dia lah. Okay, taya kepimpinan yang anda perlu. What is your missing? Apa yang perlu belajar, apa yang perlu tahu, semua di sinilah. Okay, semua di sini. Jadi kan, untuk kalau you sudah belajar kan, untuk you belajar, you sudah tak ada idea kan sebenarnya, sebagai orang baru, you pun boleh guna other phone ni kan. Tak perlu hafal semua. Okay, sebab I pun planning kan cakap sampai 14 saja. I pun planning cakap sampai 14 sahaja. Sebab kan kebanyakan fighter-fighter di sini anda lebih sesuai kan dalam nombor 1 hingga ke nombor 14. Okay. So, ini je. Okay. So, okay, kami tengok nombor 1. Kami tengok nombor 1. Nombor 1, okay. So, nombor 1, okay, apa tu? Okay. Inilah nombor 1. Okay. Okay, inilah number 1. Okay, ini number 1. Okay, kami tengok number 1 Okay. So, kenapa nak buat MLM? Okay. Mesti ada komitmen bersedia dengan cabaran, buat keputusan yang maukan percaya. Okay. Ini kan sebenarnya setiap orang kan, setiap orang dia punya apa? Dia punya big why. Kami sentiasa cakap big why kan, memang ada memang ada perlainan dia. Okay. Tapi sebelum sebelum you orang nak share kan you punya big why kan, mungkin Sean nak share sendiri punya kan. Mengapa I nak buat MLM? Okay. Ini adalah first why MLM. Okay. Why MLM. Okay. Ini adalah first why MLM. Kenapa nak buat MLM? Okay. Ini I kena tahu I punya why dulu. Sebab di luar kan. Okay. Okay. Hai Afisa. Okay. Fiza dah masuk Fiza baru So, kenapa skrip screen gelap? Yang lain boleh nampak tak? Fiza ada nampak tak? Kita sudah share screen tau. Yang lain okey tak?
Yang lain boleh nampak? Hmm. Yang lain semua boleh nampak tak? Boleh ya. okey. Fiza dapat tengok tak? Ataupun you nak? I stop share tak apa. I share Kita semula. share semula. Okey je. Delete. Okey. Nampak tak? Patutnya okey dah. Ha? Okey, boleh lanting pun okey. Jeremy pun okey. Okey, so first thing kan, mengapa I nak buat forward? Sebab di luar kan, sebenarnya banyak business. Memang banyak. Mula-mula kan, sebelum Sean, masa Sean kan business komputer lah, okay. Business komputer, lepas tu I hadapi cabarannya besar lah sebenarnya. Hadapi cabaran besar, so I fikir kan, I nak buat sesuatu untuk nak untuk nak berhentikan saya punya IT business. Untuk nak berhentikan I punya IT business. Sebab mengapa kan? Sebab I punya IT business tu bukan cakap dia tak tepat nak untung bang. Ada untung bang, tapi first thing, untungan dia tak banyak. Okay? Buat kerja banyak, tapi untungan tak banyak. Ni dalam business IT lah. Sebab kalau you orang kan, semua orang kan kali nak beli printer. Satu printer kan, okay? Kadang-kadang kami untung berapa? Kami untung RM5, untung RM10. Untungan itu memang tak banyak, okay? Memang tak banyak. Satu laptop, okay? Yang laptop, okay? Laptop masa saya masa saya berhenti bisnes komputer kan, satu laptop masa tu adalah untungan dia RM100. Tapi I tengok I punya kawan-kawan sekarang kan yang mereka masih bisnes komputer, mereka cakap kan, satu laptop mereka hanya untung RM50 saja. Lepas tu itu servis punya masa kan memang tak panjang sangat lah. Sentiasa nak settlekan masalah customer. Tapi itu yang Sean suka. Sebab Sean suka kan settle orang punya masalah. Tapi masa panjang sangat. Macam 724. Apa maksudnya? Satu minggu kena kerja 7 hari, 7. Okay, 24. Okay, itu handphone kan memang tak boleh off punya. Okay, sentiasa ada call masuk. Jadi sampai sekarang kan, Sean punya handphone, okay, kalau you call saya kan, kadang-kadang I pun tak pick up juga. Mengapa I punya phone memang dalam silent mode. Okay. Memang fobia sangat kan, you nak tengok tengah tu handphone punya bunyi. Okay. Itulah I rasa business komputer ni bagi saya kan, memang satu bidang saya minat. Okay. Saya suka, jadi satu bidang yang saya sangat benci. Itu mengapa kan I fikir nak buat business line. Masa tu I ada tengok, I ada pergi ambil exam tentang insurans. Lepas tu ada join juga, ada kaji juga lah M&M company yang lain. Seperti kalau you orang yang tahu punya kan, macam Amway ke, okay, macam Elkin ke, macam Hi-O ke. Memang ada kaji juga, macam Shakti ke, memang ada kaji juga. Okay. Itu okay, masa tu memang kaji saja, kaji. Tapi apa yang saya dapatkan sebenarnya, I dapat punya idea tak banyak. Okay, yang saya nampak kan, sebab I nampak Sifu. Sebab Sifu kan, Datuk Sifu dia sudah kaji kan lebih 50 pun M&M company. So dalam I punya mindset kan, I fikir, ini orang masa tu lah I fikir Sifu kan macam tu. Ini orang dia sudah ambil masa kan, okay, berapa tahun masa untuk nak kaji M&M company. Dia pun top student, graduate daripada university. Jadi dia sudah kaji, mengapa I nak kaji lagi? Buang masa sangat kot. I fikir buang masa sangat. Masa tu I join kan, sebagai join forward punya member, I sebagai consumer. I nak guna produk. Mengapa? Sebab I nak beli produk untuk mak saya. Macam sekarang kan, okay, mak saya memang masih consume forward punya produk, okay. Umur dia sudah 80 dah. Okay. Last pergi body check kan, tak ada masalah kolesterol, tak ada masalah kencing manis, tak ada masalah gout. Jadi kan, I memang sangat happy lah, okay, dengan forward punya produk. Jadi, I pakai produk testimoni sebab I nak jaga kesihatan, okay. Masa tu, I berfikirlah, I sudah long term consumer bagi forward punya produk. So, produk tak ada masalah dah. Okay.
So, I pun tak fikir kan, I tengok insurans kan. Okay, mengapa I nak tak buat insurans? Okay, ada satu sebab je. Sebab masa I business komputer kan, okay, I ada customer, okay, dia adalah insurans punya, ada beberapa orang customer lah, mereka adalah insurans punya unit manager ke ataupun agency manager lah. Mereka pun $1 million round table, okay, mereka pun top of the table, something like that lah. Sebab I pun tanya mereka, Uncle Aunty, ada dua kawan lah, Uncle Aunty, mengapa kan? So, masa tu saya umur 20 lebih, okay? Mereka umur pun 40 hingga 50 tak. I pun tanya mereka, Uncle Aunty, okay, macam mana you punya insurance business? Mereka cakap apa? Insurance business kalau dulu kan memang sangat untung. Sebab dulu bank negara tak kontrol lagi tentang industri insurans kan. Mereka punya bonus, mereka dapat, contohlah mereka jual satu polisi 10,000. Okay. Mereka punya commission boleh up to 50 lebih %. Wah, masa tu 50% bermaknanya separuh tau. Wah, itu memang tinggi. Tapi, sorry. Okay. Masa tu lepas bank negara ada kontrol kan. Bank negara ada kontrol. Jadi mereka punya commission jatuh hingga ke 40 lebih, 30%. Sorry sekejap. Okay, jatuh hingga ke persen tu semakin jatuh lah. Jadi I pun fikirlah, kalau macam ni, apa lagi bank negara akan buat? Jadi I fikir, lebih tak nak lah. Sebab I tengok komputer punya earning punya persen kan pun semakin jatuh. Jadi itu I fikir rasa tak comfort. Jadi itu I pun tak pergi fikir nak buat apa. Tak fikir nak pergi buat insurans. Dan masa tu pun ada kawan tanya, mengapa you tak nak pergi buat business traditional? Sebab masa tu kebanyakan modal saya kan memang di dalam bidang komputer. Jadi memang tak ada modal dah. Okey, nak keluarkan modal pun bukan senang. Jadi memang tak boleh lah keluarkan modal nak buat apa business. Nanti inilah, okey, I pilih MLM. Sebab MLM kan, dalam MLM, okey, dia ada satu kelebihan. Satu dia compare dengan I nak buat business komputer. Okey, masa business komputer kan sebenarnya last sebelum I nak let go kan, I dapat satu projek. Projek tu memang 1 juta punya projek lah. Projek tu kan memang kena buat tulis software. Macam sekarang punya apps lah. Tulis software untuk nak supply bagi siapa? Untuk nak supply bagi itu kedai motor. Sebab kedai motor kan setiap orang pergi kedai motor nak beli motor kan. Mereka nak bayar installment ke, okay, nak one lump sum bayar kan. Masa tu mereka tak ada software. Kami ada chance kan, boleh connect, boleh link dengan kedai motor punya association. Jadi, tapi projek itu kan, walaupun 1 juta, okay, tapi modal dia sangat besar juga. Tapi last kan, I rasa fikirlah, masa tu I pun tengok Datuk Sifu kan, dia spend duit sikit saja, stok sikit saja, boleh untung 1 juta dah. Mengapa I nak spend kan beratus ribu, okay, untuk nak dapat projek 1 juta, tapi nak dapat punya profit kan berapa lama lagi pun tak tahu lagi. Berapa banyak profit akan dapat tak tahu lagi. Sebab tak tahu berapa masa kan kena tulis software itu. Dan berapa profit tak tahu lagi. Sebab ada 3 orang share. Jadi I fikir-fikir, tu sebab tu I let go lah. Lepas tu I tengok dalam bisnes MLM kan, dia ada satu kelebihan. Dia boleh apa? Dia boleh leverage. Okay. Leverage. Okay. Tulis dia betul tak? R-A-G-E. Mampu tak perlu tulis. Okay. Apalah. Okay. Tak apalah. Dia tak bagi tulis. Okay. Boleh.
GE. Okay, dia dapat leverage. Apa maksudnya dapat leverage? Sebab leverage tu dia sangat senang tau. Leverage bermaknanya, okay, I hanya perlu keluarkan modal VIP ataupun I nak simpan lebih banyak stok. Okay. Tapi kan, okay, tapi I tidak perlu buka kilang, I tidak perlu tanah aloe vera, I tidak perlu set up office. I tak perlu ubah bekerja. I tidak perlu readykan computer system. I tidak perlu nak fikir logistik. I tidak perlu kan, okay, nak produk nak lalu untuk KKM kan. I tidak perlu fikir. Semua tak perlu fikir. I hanya readykan sikit modal. Okay, jadi I boleh mula niaga dah business komputer. Itulah, okay, I fikir kan, I keluarkan modal VIP, modal larger kan. I boleh guna orang punya ladang. Dr. Rex punya ladang. I boleh guna Dr. Rex punya ladang untuk tanah aloe vera. Okay. Lepas tu kilang, okay. Lepas tu logistik sampai ke Malaysia, lalu KKM, lalu ISC, lepas tu computer system dia ready kan, staff dia ready kan, cawangan dia buka, okay. Jadi commission kan, income pun tinggi juga. Jadi I fikirlah, wah ini best lah. Mana nak dapat kan? Mana nak dapat kan? Okay. Jadi masa tu I mula nak niaga lah MLM. Lepas tu apa yang buat saya kan memang terus nak all out untuk nak full time. Okay, satu sebab saja. Sebab ada satu kali kan Datuk Sifu kan dia pun dapat incentive trip kan. Masa tu dia pergi ke mana? Dia pergi ke Las Vegas. Okay. Siapa pernah tengah Las Vegas atau fikir wah Las Vegas tempat ni best nak pergi ke Las Vegas nak jalan-jalan. Okay. Ini di apa? Di USA. Di USA. Okay. So Sifu pergi ke Las Vegas selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Lepas 2 minggu kan dia tak ada Las Vegas, dia balik ke Kuantan. Jadi dia pun share lah gambar-gambar. Dulu bukan tak ada digital lah. Cuma ambil filem punya. Okay. Ambil gambar, kami pun tengok gambar tu. Wah, ada Grand Canyon. Okay. Ada Las Vegas, banyak-banyak lah tempat pelancong tu. Wah, best gila. Lepas Sifu kan, dia habis share dia punya gambar bagi kami tengok kan. Dia ambil gambar dengan Rexmond. Okay. Dia naik apa, dia naik pentas. Okay. Lepas tu dia ikut company punya trip, semua ikut kan. Lepas tu last kan, Sifu share apa tau? Sifu share dia punya income. Okay. Kalau ikut fikiran kan, sudah 2 minggu makan angin di USA. Balik ke Malaysia akan jet lag kan? Akan jet lag lah. Jet lag dalam berapa hari lah. Bermaknanya lebih setengah bulan tak niaga. Itu income kan sepatutnya jatuh ke ataupun naik. Jatuh ke naik. Cuba tak tengok. Sudah setengah bulan kan kalau you niaga lah. Setengah bulan you tak niaga. Okay. You punya income macam mana? Cuba tak tengok. You rasa apa? Emily type jatuh. Yang lain? Tak ada wang. Jeremy pun jatuh. Meningkat. Okay. Okay. Memang jatuh. Okay. Okay. Apa yang paling best kan? Apa yang paling best tu jatuh kan? Sifu tunjuk itu income kan? Wah, mengapa lah? I tak tahu dia income naik ke jatuh sebenarnya. Apa yang saya nampak kan? Wah, masih 5 figure lagi. Masih lebih 20k lagi. Wah, pergi makan angin. Setengah bulan tak niaga. Pun ada 20k. 20,000. Wah, itu yang saya nak sangat. Sebab Sifu cakap apa tau? Kalau kami nak kan, apa yang kami nak adalah kami nak passive income. Okay? Kami nak passive income. Apa bermakna passive income? Kami sebenarnya ada 2 jenis income lah. Rasa pun kena whiteboard juga. Ada 2 jenis income. Satu jenis income kan kami panggil apa? Okay, active income. Satu jenis income kan kami panggil passive income. Ada 2 jenis. Okay, ada 2 jenis income nanti ya. Hari ini memang deep sikit tau. Memang kita nak you berfikir. So sambil you dengar, you buat nota, you kena berfikir. Okay, apa yang kamu mahu. Okay. Jadi hari ini inilah out of war. Okay.
Setiap orang kan, you punya presentation, you boleh gunakan presentation ni. You memang atas ikut you punya pengalaman. Atas you punya pengalaman. Okay. So, I nak share yang ni. Okay. Sebab ada dua jenis income. Satu jenis kan, okay. Kami pakai apa? Okay. Active income. Active income. Okay. Active income. Active income-nya bermakna apa tahu? Jadi, ada kerja, ada income. Secara senang lah. Secara senang lah. Ada kerja, ada income. Okay. Passive income kan? Okay. Passive income apa tahu? Passive income kan? Passive income adalah saluran sudah siap. Saluran sudah siap. Okay. Saluran sudah siap. Okay. Apa saluran tahan forever? Okay. Macam Sifu kan masa tunjuk. Dia cakap apa tahu? Sebab dia punya customer setiap hari kan. Setiap pagi bangun. Apa dia buat? Dia mesti nak gosok gigi. So, dia mesti guna ubat gigi. Okay. Jadi, tiap-tiap hari orang guna ubat gigi. Okay. Lepas tu untuk perempuan kan memang ada cuci muka. Cuci muka. Okay. Cuci muka. Lepas tu apa? Okay. Ada lepas cuci muka kena pakai toner. Lepas tu make up. Okay. Lepas tu make up. Lepas tu produk kesihatan. Okay. Kesihatan. Okay. Kesihatan. Okay. Tak ini kan. Ini kira apa? Ini adalah tiap-tiap hari. Every day. Tiap-tiap hari pun ada. Jadi tiap-tiap hari pun ada. Okay. Ini tak berhenti punya. Kalau ini tak berhenti kan. Tak berhenti pemaknanya income dia tetap ada. Tetap ada. Okay. Lagi best punya, Sifu cakap apa tahu? Okay. Dia bukan satu orang buat ini. Dia ada banyak rangkaian tahap network dia. Okay. Ini mereka pun ada customer. Ini pun ada customer. Ini ada downline dia. Ini pun ada customer. Ini downline dia. Ini pun ada customer. Ini downline pun ada customer. Ini downline pun ada customer. Ini downline pun ada customer juga. Jadi kan, business networking ni kan, sepatutnya ini untuk untungan. Ada customer, ada untungan. Ada untungan, ada untungan, ada untungan, ada untungan, ada untungan. Jadi semua orang ada untungan kan, bermaknanya saluran ini sudah siap. Okay. Ini saluran kan, masa tidur duit pun masuk juga. Duit pun masuk juga. Ini panggil passive income. Yang active income kan, apa tu? Kami guna masa sendiri. Masa sendiri kan. Masa sendiri untuk apa? Nak tukar wang. Contohlah tukar wang. Okay. Contoh tukar wang. Okay. So, inilah. Okay. Active income. Okay. Macam tadi kan, Mr. Umar cakap kan, dia masih driving on the way to back home. Sebab mengapa? Sebab mungkin perlu siap kerja, mungkin perlu habis jumpa klien, mungkin perlu habis meeting. Nah, perlulah ni masa kan untuk nak tolak balik dari office, balik ke rumah ataupun tolak dari customer punya office, balik ke rumah. Lagipun di Klang Valley kan, di KL punya tempat kan, sepatutnya pukul 5 hingga pukul 8 kan, biasalah. Okay. Tak nak balik dulu lah, sebab tak nak pergi traffic jam. Okay. Ini, okay, yang Sifu cakap apa, inilah. Dia panggil apa? Inilah guna masa untuk nak tukar wang. Tapi dia cakap, dia share dengan saya kan, Sean, kalau satu hari, dia tetap nak kerja. Dia tetap nak kerja. So, apa yang dapat lagi? Ni masih ada income lagi tak? I fikir-fikir tak ada. Oh. Lepas tu, I pun, masa tu ngam-ngam kan, I pun tercetera kaki, I duduk kat rumah 1 bulan. Duduk kat rumah 1 bulan kan. 1 bulan tu, bermaknanya I punya customer, yang komputer punya customer kan, semua I tak dapat nak pergi servis. Itu pun, nasib baik, itu dalam bulan Disember. Bulan Disember, hujan, banjir, kebanyakan customer kan mereka pun clear leave. Jadi bulan tu, kiranya masih tak begitu rushing lah. Okay? Tak begitu banyak job. Okay? I pun fikirlah, yalah, ni keadaan macam Sifu cakap. Okay? Walaupun bisnes komputer, tapi I untungkan adalah active income. I untung adalah active income. Kalau I kaki saya tercedera kan, okay, I balut kaki, bukan 1 bulan. Okay? 3 bulan macam mana?
I 3 bulan tak ada income tau. Saya 3 bulan tak ada income. So, apa terjadi? So, saya fikir dah, okay, ini masa kan. I nak buat MLM. I nak buat MLM. Seperti Sifu buat apa? I nak tarik active income, jump pergi ke passive income. Supaya I boleh bina saran juga. I boleh bina saran juga. Jadi nampak kan apa yang sekarang saya ada, okay, I bina network kan. Sebab dengan konsep ni. Dengan konsep ni. Kalau I fikir apalah. Sean fikir I nak bersala dah. I tak nak niaga dah. Boleh tak? Sebenarnya boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Macam Sifu kan, dia pun boleh bersala. Tapi mengapa kami masih niaga forever lagi? Sebab bisnes kami kan, okay, sharing dengan orang saja. Dia sangat senang. Dia sikit pun tak complicated. Dia langsung tak complicated. Okay, jadi inilah kenapa nak buat MLM. Okay, itu adalah sebab saya. Itu adalah sebab saya. I tak tahu you orang punya sebab apa. Okay, so far okay tak? So far okay. Tengok nombor 1 kan, pun cakap begitu lama dah. Okay, begitu panjang dah. Okay, mengapa saya nak? Sebab I nak passive income. Okay, I tak nak income berhenti. Okay, so far okay? Okay ke? Semua okey tak? Konsep pertama kan sekarang. Okey ya. Kenapa nak buat MLM mo? Kamu kena sangat jelas dah dalam hati tu. Kenapa I nak buat? Kenapa you nak buat? Syida pun ada. Apa tu MLM? MLM tu multi-level marketing. Multi-level marketing. Multi-level marketing ataupun kita panggil networking, network marketing. Network marketing. MLM kan? Okey, tak apa, tulis saja. Apa? Ada soalan terus tanya. It's okay saja. Okay. Ya, sebab Fiza pun baru kan. Multi-level, okay, marketing. Okay, MLM lah. MLM. Okay, inilah. Ataupun Team Malaysia yang panggil direct selling ataupun jualan langsung. Itulah sama je. Sebenarnya dia sama saja. Okay, secara senang lah. Okay, so sampai sini kan. Okay, mungkin nak tanya lah. Okay, okay ya Fiza. Mungkin nak tanya kan. You orang punya sebab. Mengapa you nak pilih? Mengapa you nak pilih? You dapat nampak tak? Kadang-kadang kan. Saya share dengan konsep yang senang. Okay, tanah sayur dengan tanah pokok. Okay, apa yang saya buatnya adalah tanah pokok. Okay, tanah pokok. Sebab pokok dia besar dah, buah dia jatuh. Dia jatuh. Okay, sayur kan tiap-tiap hari kena tanah. Tiap-tiap kali kena tanah. Okay, jadi ini forever kan ada 2 jenis income lah. Satu adalah tanah sayur, satu adalah tanah pokok. So, siapa rasa dia nak sharing? Mengapa dia nak buat MLM? Ada tak? Anyone nak cuba sharing mengapa dia nak buat MLM? Anyone? Tak ada. Sebab tak pernah fikir, tak betul-betul fikir lagi. Masa I di Singapura kan, I dengan out of warning kan, hanya nombor 1 saja. Nombor 1 ni saja. I rasa berapa jam I tengah topik ni. Dalam hampir hampir 2 jam. Hanya topik ni saja. Kenapa nak buat MLM? Kenapa nak buat MLM? Okay. So, itulah sebab setiap orang kan mesti ada sebab-sebab dia. I don't know your big why. I don't know your big why. Kalau you tak dapat nak cari punya kan, you tak dapat nak cari you punya big why. Okay. Bermaknanya, you buat. Okay. You mungkin slow down. You buat, okay. You rasa nak relax kejap. You buat, okay. Itulah, okay, out of war. You kena gunakan. Okay. Ini untuk, I ulang sekali lagi, out of war. Untuk kami nak plan to check action. Untuk nak semak sendiri kan, apa yang saya kekurangan. Okay. So, itu sebab saya pilih MLM, saya pilih forever. Okay. Nombor 2 ni adalah mesti ada apa? Mesti kena ada komitmen. Mesti kena ada
Komitmen. Apa maksudnya mesti ada komitmen? Mesti ada komitmen. Komitmen ni dia sangat senang tau. Okay? Dia sangat senang. Setiap orang kan dia komitmen dia memang lain. Setiap orang kan, okay, komitmen dia memang lain sikit. Tapi dalam Forever kan, apa you punya komitmen? Sebab kami tahu kan, dalam business Forever, okay, Forever punya boss kan, Rexmond kan, dia tidak perlu kami punya wang. So, dia nak kami commit apa? Dia nak kami commit adalah masa. Masa inilah dia nak kami commitkan. Okay, dia nak kami commitkan. So, macam mana nak bina rangkaian kan? Macam mana bina rangkaian? Sifu cakap, okay, sebab masa bina networking, berapa lama you rasa kan, bagi you kan, you nak berapa lama orang dalam you punya network? Pernah fikir tak? Berapa lama orang dalam you punya network? Pernah fikir tak? How many person in your network? So, tapi kalau dalam Al-Quran kan, you cuba tengok berapa bilangan orang perlu ada, okay? Semua ada di sini dah. Okay? Mula dengan satu orang. Satu orang, kita okay? dulu. You dulu, okay? Lepas tu berapa orang lagi? Sampai 30 orang. Okay? Lepas tu 70 orang. Okay? Hingga ke 100 orang. Okay? Inilah dalam Al-Quran. Sebagai satu guideline. Sebagai satu guideline. You patutlah ikutlah. Okay? So komitmen tu kami komitkan masa. Kami komitmen masa untuk nak bina rangkaian. You punya rangkaian kan? Rangkaian macam mana? Rangkaian macam mana? Sebab you fikir kan? I fikir kan? Masa tu I start dengan part time kan? Sebenarnya I punya masa memang sangat rushing. Memang sangat rushing. Okay? Inilah peta Malaysia kan? I tak pandai nak tulis lah. Sini Kuantan. Sini Kuantan. Okay? Dari Kuantan pergi satu tempat panggil Kemaman. Okay? Ini Kuantan. Okay? Ini Kemaman. Dari Pahang pergi ke Terengganu. Ini tempat saya niaga. Tempat saya niaga. Setiap kali kan, I kena spend dari Kuantan pergi ke Kemaman kan, sampai masuk di dalam pelabuhan sana. Pelabuhan sana satu pelabuhan panggil KSP. Kemaman Supply Base. Okay? Ini ambil masa kan 1 jam. 1 jam. Kuantan pergi 1 jam. Balik 1 jam. Okay? So satu hari kan, sekurang-kurangnya ada 2 jam saya dalam perjalanan. Sangat buang masa, sangat letih. Sangat letih kerja macam ni. Setiap hari. Jadi apa yang saya buat, I punya komitmen, dia sangat senang je. Setiap hari, okay, setiap hari kan, setiap hari, saya mesti nak jumpa satu orang. Berapa letih pun, I nak jumpa satu orang. Wajib. I paksa sendiri. Saya paksa sendiri setiap hari jumpa satu orang. Okay. Jadi I sign banyak member, sign member, kebanyakan kan. Okay. Mereka tak niaga. Okay. Ada orang pun bukan customer juga. Tapi pun ada long term customer. Setiap hari saya jumpa satu orang. Okay. Nak tanya fighter di sini kan. Okay. So hari ni siapa ada jumpa orang dah? Siapa ada jumpa orang dah? Okay. So far yang I tahu kan, sebab hari ni Vijay tak masuk. Vijay dia sedang jumpa orang. Okay. So anyone hari ni ada jumpa satu orang? Ada tak? Ada tak? Jujur sikit tak apa. Hari ni bukan nak marah orang. Hanya kami nak check sendiri je. Okay. Apa you punya komitmen? Apa you punya komitmen? Okay. Ini sangat penting . What is your commitment? What is commitment? Okay. Keep me Yeah, ada. good. Good job. Ya, tak ada. Saya tak ada, sibuk sangat. Okay. Faham. Yang lain? Siapa ada cuba jumpa orang? Siapa ada cuba? Sekurang-kurangnya, maybe I cakap macam tu lah. Sekurang-kurangnya you ada call, you ada WhatsApp, ataupun you cuba ada dalam Facebook ke, dalam Telegram kan, you ada cuba pergi contact orang. Ada tak? Setiap hari. Cakap hari ni lah, hari ni. Berapa hari ni? Okay. Dalam minggu ni lah. Dalam minggu ni lah. Ada tak? Dalam 3 hari ni. Sebab kalau Isnin, Selasa, Rabu kan, dalam 3 hari ni. Ada tak? Ada tak? Kebanyakan memang tak ada kan? Itu sebablah, okay. Apa kekurangan? Tengok tak, out of war ni dia sangat penting tau. Okay, sangat penting. Jadi, dia nak kami komitkan masa. Komitkan masa, okay. So, komitkan masa kan, masa macam mana? Okay, tengok di sini ya, kalau komit masa.
Okay, kalau siapa yang hari ni, tahun minggu ni tak pernah ada kontak orang, pergi jumpa orang kan. So you sudah tahu kan. Esok you nak buat apa dah. Okay, you kena WhatsApp. Okay, you kena call. Okay, you kena Facebook Messenger. Okay, you di Facebook kena add orang. You IG kena add kawan. IG kena Messenger kawan. Okay, apa-apa cara saja. Okay, so itulah. Okay, you laburkan you punya masa untuk nak connect dengan lebih orang. Labur masa. So, you labur berapa masa? Setiap kali kan I jumpa satu orang. Ini jumpa satu orang kan I sharing apa? Okay. Memang dulu sampai sekarang pun sama juga. Okay. GP dulu panggil OPP lah. GP dengan produk demo. Biasa hampir berapa lama? Dulu kami punya GP kan. Hampir masa panjang punya. Masa panjang. So, setiap hari kan saya spend 2 jam. Saya spend 2 jam untuk nak jumpa satu orang. Okay. Untuk satu orang. Satu minggu, saya cakap satu minggu lah. Okay. Ada 26 hari. I buat forward contoh lah. Saya ambil 4 hari untuk relax. Okay. Jadi, I buat 2 jam. Setiap hari 2 jam. Sebab masa I memang terhad. Memang sangat-sangat terhad. Okay. So, satu bulan, I buat 52 jam. 52 jam. 52 jam kan, itulah komitmen saya. Itulah komitmen saya. So, I punya langgaian kan, masa tu mula dah ada orang. Setiap orang kan, Sean di sini. Sean di sini, okay. Sebab I spend 2 jam. Okay. So, masa tu, okay, adalah, okay, Richard Michelle, mereka pun sama juga. Mereka pun spend 2 jam. Sebab semua part time kan. Betul. Mereka part time. Lepas tu, okay, Bell dia di mana? Dia di di sini. Bell dia di Penang. Okay. Masa tu dia belajar di Penang. Dia pun spend 2 jam. Lepas tu di bawah sini kan ada lagi langgaian, okay. Ini pun spend 2 jam. So, tengok I tali sendiri punya 2 jam. Okay. I tali sendiri punya 2 jam. Sudah jadi apa? Sudah jadi sini pun 2 jam. 2 campur 2, sini 6 jam dah. 6 jam, campur sini 2 jam. Sudah jadi 8 jam, jadi 10 jam. Jadi inilah, okay, I punya saluran. Saya punya saluran, mula ada dah. Dan saluran ni kan, setiap saluran ni, okay, ada 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Okay, I nampak saluran saya dah. Okay. Tapi cuba nak tanya kan, kalau hari ni, you tak buat 2 jam. Okay. Setiap hari kan, 1 minggu. Okay. Mungkin you di sini. Dalam setiap minggu kan, 1 minggu you spend 2 jam saja. 1 minggu. 1 minggu you spend 2 jam untuk buat forward saja. So, kalau you spend 2 minggu dalam 2 jam dalam 1 minggu kan, jangan tanyalah mengapa tak dapat naik pangkat, mengapa income tak ada, mengapa 5cc susah nak buat, mengapa tak ada fighter, sebab you tak ada aktiviti. Itu yang saya bagi tahu sendiri. Okay? I punya komitmen, okay, nampak tak ini? I sendiri bagi sendiri berkomitmen adalah I setiap hari I kena spend 2 jam, okay, untuk apa? Untuk nak jumpa orang. Okay? Inilah I punya komitmen. Okay, inilah I punya komitmen. Okay, so what is your commitment? Okay, tak ada perniagaan kan, tak perlu spend masa punya. Setiap perniagaan kami mesti kena spendkan masa. Okay, setiap perniagaan mesti spend masa. So, fikir betul-betul Okay, berapa masa you spend dalam forever? Dalam minggu ni. Okay. Itu sebab mengapa kan dulu I buat selama 7 tahun I boleh hanya stuck di supervisor sebab I spend punya masa tak banyak. Betul. I spend punya masa kan hanya cukup untuk level supervisor saja. Jadi I tak boleh nak malaskan siapa. Okay, I tak boleh nak malaskan upline, I tak boleh malaskan Sifu, I tak boleh nak malaskan sistem, I tak boleh nak malaskan dengan produk, dengan marketing, tak ada. Sebab all is all about myself. Semua dengan sendiri. Sebab I tak ada komitmen. Lepas saya ada komitmen, okay, I boleh jadi manager. Okay, so
Kalau betul-betul nampak kan you serius dengan forward business kan, apa you punya komitmen? Apa you punya komitmen? Lepas komitmen kan, okay, bersedia untuk dengan cabaran. Bersedia untuk cabaran. Apa tu cabaran? Dulu niaga forward kan tak sama dengan sekarang. Sekarang kan banyak cara. Okay. Macam Sean dan Olive kan sekarang kami buat online. Online. Offline buat tak? Offline ya kami buat juga. Kami buat juga. Jangan salah faham buat online saja, tak buat offline tak ada. Offline kami buat juga. Kami pun pergi COT juga. Ya. Kami pun pergi jumpa kawan juga. Palu-palu ada order masuk. Offline juga. Offline juga. Ini kan tali siapa? Ini pun tali offline punya orang. Kami jumpa punya orang. Okay. Dia sudah jadi pelanggan tetap. Okay. Tapi kan, you ready tak dengan cabaran? Sekarang, zaman sekarang kan, dengan zaman dulu lain. Sekarang cabaran kan, dia sangat banyak. Dia sangat banyak. Mengapa sangat banyak? Okay. Sebab dulu punya orang, okay, zaman kami lah, lepas kerja, kebanyakan orang lepas kerja balik rumah, boleh buat apa? Tengok Astro lah. Itu saja. Tak ada aktiviti lain dah. Jadi kami ajak kawan kan, okay, kebanyakan masa memang dapat ajak punya. Tak ada masalah sangat. Tapi zaman sekarang, memang sangat banyak cabaran. Okay. Sebab you balik rumah, lepas kerja kan, masa kerja you WhatsApp kawan, you call kawan, you buat appointment dengan kawan kan, tak kisah you guna Zoom ke, guna Google Meet ke, ataupun jumpa di restoran ke secara offline kan. Maybe you punya friend cakap, I tak free. Mengapa? Mungkin dia sedang nak main game. Mungkin dia busy dengan anak dia busy dengan cucu dia, okay? Dia busy dengan nak online, nak pergi belajar something, okay? Memang cabaran banyak lah. Tapi walaupun cabaran banyak, sebab zaman sekarang adalah zaman teknologi, okay? Zaman IT. Jadi kan, memang ada peluang sangat kami apa pergi Facebook setiap hari kan. Dia ada tak setiap hari you punya Facebook, okay, pergi add 10 orang. Pergi add, pergi tambah 10 kawan Palu. Ya, setiap hari 10 lah. Satu hari 10 orang. Satu hari 10 orang. Okay. Satu hari 10 orang. You tengok. Ini sikit-sikit jadi bukit tau. Okay. Sikit-sikit jadi bukit. Satu hari. Okay. Add 10 orang. Add 10 orang. Sorry, I punya tulisan. Add 10 orang. Okay. Satu hari add 10 orang. Okay. Kalau satu bulan ada 30 hari kan. Ada 30 hari. Okay. Bermaknanya you sudah add 300 kawan. Kalau you buat benda yang sama repeat selama 6 bulan, okay, you sudah ada 1,800 kawan baru, friend dalam you punya IG ke, dalam you punya Facebook. Jadi inilah kontak kan you boleh tak pergi messenger mereka. Okay, you boleh PM mereka, okay, you boleh tapak mereka punya WhatsApp, you boleh WhatsApp mereka, okay, you boleh apa? Okay, you boleh komenkan mereka punya post. Okay, you boleh komenkan mereka punya post. Okay. Ini untuk nak dapatkan you punya kontak. Okay, walaupun cabaran banyak, tapi cara pun banyak. So, you sudah ready tak untuk ambil cabaran yang ini? Okay. Buat kerja banyak sikit, tapi satu hari nak add 10 kawan kan, I rasa pun tak spend you 1 jam good. You mungkin boleh spend setengah jam kan, okay, ataupun dalam 15 minit masa lunch hour untuk part-time punya kawan kan. Masa makan tengah hari kan, you boleh add lah 10 kawan. Dari mana? Dari Facebook group. Okay, banyak group kan di Facebook. Okay. Lepas tu tapak mereka punya contact number, boleh WhatsApp tak pepak. So, you ready tak untuk cabaran? Supaya kan, you sudah add mereka, you sudah hello dengan mereka. Ada orang nak, ada orang tak nak. So, cabaran tu adalah tak nak. Tak nak dulu. Tak ready lagi. Tapi apa yang you rugi? Ada rugi tak? Kalau orang cakap dengan you, saya tak nak lagi. Saya tak ready lagi. Ada rugi ke tak ada rugi? Saya nak cuba tanya. Rugi ke tak ada rugi? Ada? Rugi? Tak ada rugi? Okay, Isra cakap tak ada rugi. Ya, memang tak ada rugi. So, kalau you sudah ada satu konsep kan, fikirkan. Orang hanya ada 2 respon je. Yes or no.
Yes or no? No, saya pun tak rugi. So, itu cabaran. You dah settle lah, sudah habis lah. Orang yang fikir kan, I tak ada kawan. I tak ada contact. I tak ada senang nama. Inilah cara dia. Okay? You boleh guna cara ni. Ini yang paling basic. Ini yang paling basic yang free punya. Yang free punya traffic. Ini panggil free traffic. Free traffic. Okay? Free traffic ataupun free punya lead. Tapi ada buat tak tiap-tiap hari. Okay? So, ambil cabaran ni, okay? Buat. Okay? Lepas tu, setiap hari ke, setiap 2 hari ke, 3 hari kan, ingat, you kena post sikit benda dalam you punya Facebook. Okay? You kena post sikit benda dalam you punya Facebook, you punya IG. Ada orang kan, dia fikir kan, I punya account ni, private ni, untuk keluarga saja. It's okay. Tak ada masalah. You buka account baru lah. Ada orang kan, dia memang ada private punya. Hanya untuk kawan saja. Okay, ada kawan, saya memang ada kawan kan, dia ada private account. Dalam private account dia, berapa kawan saja? Dalam tak sampai 100 orang. Dia post apa? Apa dia makan, tempat dia makan angin, okay, tempat dia pergi. Jadi dia ada satu untuk kerja punya Facebook account dengan IG account. Dia post apa? Kerja dia. Jadi itu kena get ready. Lepas tu, okay, inilah keputusan you kena ready untuk, okay, cabaran. Lepas tu buat keputusan, okay, mau kan apa? Kejayaan. You sudah ready tak? Tengok sampai sekarang ini I sangat takut cakap punya, ini adalah nombor 1 je. Ada bintang, nampak tak bintang ni? Paling penting. Sangat penting. You tak go through nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 tu sebenarnya tak bagi you tak penting sangat. Nombor 1 you gonna go through. Okay, you gonna go through number 1. This first step. Step yang paling penting adalah first step. Okay. Untuk siapa ada anak punya kan. Okay. Tengok baby kan. Baby. Mereka mula nak belajar jalan. Mula belajar jalan. Langkah pertama tu adalah paling penting. Sekarang kan you dalam beginner. You sudah jejak keluar tak? Kenapa you nak buat MLM? Sebab saya leverage. I nak buat komitmen setiap hari 2 jam. I mesti nak jumpa satu orang. I bersedia ambil cabaran. I ready. Orang say no dengan saya. I pun tak rugi. Okay. Buat keputusan mau kejayaan. Itu apa keputusan? Okay. Masa kami sentiasa cakap big Y kan. Okay. Big Y, apa tu big Y? Apa tu big Y? Okay. Apa tu big Y? Apa tu big Y? Okay. Big Y. You punya big Y adalah apa? Okay. Mungkin masa kami cakap NDO ke apa, kami akan panggil dia. Tuliskan apa yang anda nak. Apa yang anda nak. Dalam you punya dream board. Dalam dream board. Okay, dalam dream board. Okay, so ini adalah cara pertama. Kalau you tak tahu kan, I tak tahu apa yang saya nak. Saya tak pernah fikir kan, I tak tahu apa nak. I pun tak ada impian yang besar. Saya pun tak pernah fikir kan nak jadi business owner. Saya pun tak pernah fikir kan nak jadi bos. Tak pernah fikir pun. So tak apa, you ada cara kedua. Jadi sama juga, you tuliskan apa yang anda tak nak ataupun benci. Betul tak benci? PNCI betul tak? Apa yang anda benci? Contohlah, okay, masa I bisnes komputer, I benci apa? Setiap hari 2 jam kan dalam kereta. Setiap hari 2 jam, minimum 2 jam. Tiap-tiap hari travel, tiap-tiap hari.
Travel. Pagi-pagi tolak tali Kuantan, balik rumah, okay. Tak pagi kan, tali Kuantan tolak pergi ke Kemaman 1 jam. Siap Kemaman bekerja, lepas makan kan, tadi Kemaman tolak balik ke Kuantan, sudah malam dah 1 jam. I tak nak sangat dengan hidup, I tak nak sangat dengan hidupan macam ni. I benci tau. I tak suka kan, I tak nak orang kan sentiasa call saya. Ada masalah wireless lah, masalah komputer hang lah, masalah tak dapat nak internet lah, masalah. Itu yang saya tak nak. Masa tu I duduk di rumah apa? Duduk di rumah mula. Okay? Tempat tu setiap tahun banjir. Takut tahu. I tak nak dah duduk di tempat banjir. Saya tak nak dah. I sangat benci dah. Okay. Lepas tu masa tu I bawa kereta tu kancil. Sekarang punya Myvi lah. Ini kereta yang sentiasa bagi masalah. Ini masalah dengan horn lah, masalah dengan lampu lah, masalah masuk air lah. Banyak masalah tau. Itu saya pun tak nak dah. Okay. Lepas tu I fikir kan. Okay. I tengok orang, dia boleh bawa keluarga dia pergi keluar kan, pergi makan angin. Pergi ke luar negara makan angin. I cakap, mengapa I tak dapat buat lagi. I tak nak keadaan macam ni dah. I tak nak financial macam ni dah. Itu yang saya tak nak. Jadi you punya big why, dia ada 2 cara. Tuliskan apa yang anda nak dalam dream board. Ataupun you boleh tuliskan keluar apa yang anda tak nak ataupun sangat benci pada keadaan sekarang. You ada. Mana satu you rasa lebih work? You pilih satu saja. Either one. Either one. Okay. So either one you dapat pilih kan? You dapat pilih. Okay. Inilah. Okay. Dia akan nampak. Okay. Apa tu? Buat keputusan untuk kejayaan. Buat keputusan untuk kejayaan. Tengok ah. Rules nombor 1 ah. 1 jam. So far okay tak semua? So far okay tak? Okay. Seperti yang tak ada respon lagi macam Wati tahulah 2 hari ni busy sikit. Okay. Lepas tu Foreign Ziga. Okay. Zigao. Okay. Shida. Yeah. So far nombor 1 okay tak tentang art of war? Okay. Boleh tak nampak mengapa you punya back why ke? Okay. Macam mengapa you nak MLM ke? Mesti nak tahu kan? You mesti nak tahu. Okay. I rasa mungkin habis nombor 1 je. You fikir baik-baik. Fikir masak-masak betul. Sebab saya faham masa kami pergi ke sekolah kan, cikgu ajar kami matematik tapi tak pernah ajar kami financial. Okay. Cikgu ajar kami kan, okay, apa? Cikgu pernah ajar kami tentang matematik pun tak pernah ajar financial dengan apa? Urusan kewangan, tak pernah ajar kami urusan masa. Okay. Cikgu hanya bagi tahu kami kan, nak belajar untuk nak dapat skor kan yang lebih skor yang lebih tinggi. Tapi tak pernah ajar kami kan lepas keluar dari sekolah kami kerja ke ataupun masuk ke masyarakat kan. Apa yang kami nak? Cikgu tak pernah ajar. Jadi hari ini okay, art of war nombor 1. Okay, ini sangat penting. Sangat penting. Ini adalah bintang. Ini adalah bintang. Okay. Ini bintang. Sangat penting. Fikir betul-betul ah. Fikir betul-betul ah. Okay. Mengapa? Ini hanya satu saja. Kalau dapat tahu kan mengapa you nak buat, okay, dia akan jalanan you, okay, you lebih energi. You lebih tenaga. Kalau tak tahu mengapa, you buat, you berhenti. You boleh bagi sendiri alasan. You memang boleh bagi sendiri alasan. Busy, macam tadi Lanting cakap kan, busy. Ya, memang saya percaya. Sebab semua orang part time punya memang sangat busy punya. Tapi boleh tak spend 1 jam ke, setengah jam ke? Okay. Ada tak kawan dalam Facebook ke?
Okay, I tak percaya kan, I tak trust sangat, setengah jam pun tak dapat nak spend. 1 jam pun tak dapat nak spend untuk nak pergi jumpa orang ke, nak WhatsApp kawan ke. Itulah. Okay. So, semua orang pun busy. I pun pernah part time juga. Macam sekarang, walaupun full time, ada anak juga. You ada anak, saya pun ada anak. Okay. Masa mereka cuti, kami pun lagi busy. Mereka asyik duduk kat rumah, asyik buat hal saja. Okay. Lepas tu nak fikirkan nak bawa dia pergi mana-mana jalan, itu pun cabaran juga. Okay. Ada tambahan. Lift. Okay. So, pergi ke nombor 2, lupakan pengalaman dulu. Okay. Mesti ada sikap untuk belajar dengan baik, mulakan yang baru. Okay. So, ini ada nombor 2, lupakan pengalaman dahulu. I tak kisahlah dulu you pernah buat apa business ataupun sekarang buat apa business. Dulu pun pernah buat apa M&M company, dulu pernah buat HIO ke, Shakely ke, tak kisah sebenarnya. Itu dulu punya hak. Dia sekarang buat perniagaan sendiri kan. You busy kan. Itu kena lepaskan. Okay. Mesti ada sikap untuk belajar dengan baik. Okay. Macam mana belajar? Yelah, kami ada kebanyakan orang kan, okay, dia nak belajar sesuatu, okay, tapi tak ada peluang, tak ada chance bagi dia. Tapi kan, kalau tengok, kami ada Zoom kan setiap minggu. Sebenarnya sangat busy tau. You nak belajar ilmu ke, tak nak belajar ilmu ke, yelah mungkin you balik dari rumah, you on the way, balik rumah. Kalau you betul-betul nak masuk Zoom, saya rasa tak ada masalah sangat juga. Okay, jadi mesti kena ada sikap lah, belajar dengan baik. Lepas tu, beginner. Okay, mula dengan yang baru. Refresh. Kena refresh. Sentiasa kena jadi belajar yang baik. Sebab ada satu perkara cakap macam ni, all leader are reader. Okay, ataupun semua leader kan. Mana tu pen? Okay, all leader, dia mesti seorang reader. Dia suka baca. Dia suka baca, dia suka belajar. Okay. Walaupun tak ada pengalaman, tak ada ilmu macam mana nak bina rangkaian, tapi kami boleh mula dengan belajaran. Kami setiap hari Khamis ke, setiap hari Rabu coaching ke, setiap sistem day lah, terpanyaki kan. You masuk, you mesti dapat belajar sesuatu. Jadi, inilah, okay. You kena ada sikap yang betul-betul lah, okay. Mula pergi belajar lah, okay. Nombor 3, jangan cipta sistem yang baru ataupun jalan pintas. No shortcut lah. Okay. Ikut orang yang sudah berjaya adalah jalan yang paling singkat untuk berjaya. Ini sangat penting tau. Kalau tengok di sini, sampai sini kan, you masih dalam level apa? Level you nak belajar lagi. You dalam level belajar. Okay. Jangan miss apa-apa pun, kena belajar. Jadi tak kisahlah you dalam level apa masa kerja kan. You manager, tak manager ke, itu hal yang lain. Saya ada downline kan, doktor. Okay. Setiap minggu sistem dia masuk dalam sistem dia belajar. Walaupun dia doktor. Ilmu produk tu memang best gila. Saya memang tak boleh fight dengan dia, betul-betul. Memang tak boleh fight. Okay. So you nak belajar kan, jangan cipta no shortcut kan. Okay. Jadi cari manager lah. Cari manager, okay. Belajar apa yang mereka buat. Belajar. So jangan cipta sistem baru. Okay. Mungkin you ada pengalaman. Okay. Tapi itu sistem dulu you buat mungkin buat MA punya, buat HIO punya, itu mungkin sesuai untuk company itu. Dia sesuai tak untuk forever? Tak semestinya. Okay. Lepas tu no shortcut lah. Mengapa cakap tak ada shortcut? Okay, you boleh cepat. Okay, kadang-kadang kan jatuh pun cepat juga. Sebab kalau you nak shortcut kan, dia sangat senang. Ikut je orang yang support. Orang suruh percaya. Adalah jalan yang paling singkat untuk nak percaya. Itu saja. Okay. Secara simple kan,
I punya GEP kan, kami punya roadmap, kami punya GEP mula-mula kami belajar dengan siapa? Kami tak cipta sendiri tau. Kami belajar dengan Sifu. Apa yang dia cakap, kami copy. Apa yang dia tulis, kami copy. Setiap perkataan, setiap keyword, okay, itu keyword kami semua copy. Sampai sekarang kan, kalau kami jumpa orang offline kan, itu keyword masih sama saja. Okay. You nak untung 70% sebagai bos ke ataupun nak untung 35% sebagai agent. You nak untung mana satu? Itu tali sifu. Okay. Kami pergi jumpa orang kan, kami pun tanya dia. Okay. Minat nak niaga tak? Okay. Sebab yang saya tahu kan, Ustaz bagi tahu saya, okay, bagi kaum Muslim kan, okay, 90% punya rezeki mesti tali perniagaan. You nak niaga ke ataupun tak nak niaga ke tak apa, tapi sekurang-kurangnya you kaji dulu. Kaji tak salah. Itu pun keyword. Lepas tu ada keyword apa lagi? Okay, masa GEP kan, you nak untung point kan, nak untung wang. Sebab konsep kedua kan, tak nak PV. Okay, you nak untung point kan, nak untung wang. Okay. Konsep ketiga kan, satu kaki pun boleh percaya. Okay. You nak kerja senang satu kaki ke ataupun nak 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki. Itu pun keyword. Tuhan tak cipta 2 orang yang sama. Itu pun keyword. Masa closing kan, masa closing tu, okay. You lepas jadi VIP, you carilah 4 orang VIP, 5 orang VIP, you paling mudah. Itu pun keyword juga. Okay. 30% seumur hidup sampai tak hidup. Itu pun keyword juga. Lepas jadi VIP, boleh menaja. Okay. Agent VIP boleh menaja. Okay. PC ke ataupun dropship tak boleh menaja. You nak bina rangkaian ke, you mesti kena jadi VIP. Ataupun kami sharing macam tu. Okay. Hari ini, satu market, contohlah hypermarket, MyTeen dia offerkan 2 jenis member. Okay. Member VIP dengan member biasa. Tapi syarat dia, member biasa 5%, member VIP 30%. Kalau nak jadi VIP kan, MyTeen punya syarat adalah you kena sekaligus beri 1,500. Lepas tu 30% seumur hidup. You nak mana satu? Itulah keyword untuk nak closing. Jadilah, ini tempat kami belajar macam mana buat closing. Okay. Itu sudah adalah shortcut. Ini sudah adalah shortcut dia. Okay, so nombor 3. So far sampai sini okey tak? Okey tak? Boleh? Okey, lanting okey. Visa okey. Yang lain tak tahulah. Okey. You ada jumpa tak apa you punya kenapa you nak buat? Ada tak point-point dia? Kalau ada tempat you kan, sorry I hanya ikut je, okay. Bukan sengaja nak tempat you. Tapi kalau you rasa tempat you, okey lah, boleh lah, tak ada masalah juga. Jangan susah hati. Ada belajar sesuatu kan? Okey. Ada, sudah ada. Yang lain? Ada tak? Yang lain tak tahu lagi. Masih fikir lagi. Ya ke? Ada ke? Okay. So, it's okay. Sampai ke apa dah? Sampai ke nombor 4. Okay, nombor 4. Okay. Pacu manual syarikat hadir NDO menetapkan maklumat anda. Ini dengan kerjasama dengan manager juga. Okay. Ini pun satu yang penting jugalah dalam NDO. Ataupun secara singkat kan, okay, you boleh belajar 5 langkah. 5 langkah ini pun satu benda yang penting juga untuk kickstart. You tahu kan macam mana nak mula. 5 langkah kan, okay, dalam otak, tutup mata pun boleh fikir dah. Senaraikan 50 hingga 100 punya saya nama, lepas jumpa ataupun ajak mereka dalam masa 2 bulan, 80% adalah pengguna, 20% adalah leader. Okay, langkah pertama.
Okay, langkah kedua, hafalkan marketing plan GEP dengan produk demo. Okay, sebab marketing plan untuk dapatkan leader, produk demo untuk nak gegarkan you punya customer dan tolong you cari customer. Ini ada nombor 2. Nombor 3 adalah guna produk. Okay, sebab forward tak ada iklan, tak ada buat iklan. Okay, tak ada iklan, tak signboard ke, iklan tak di surat khabar ke, tak mana-mana. Jadi kami sendiri adalah sebagai iklan. Jadi guna Clean9, you dapat kulus, you boleh jadi duta iklan sendiri. Kalau guna aloe vera gel, you settle masalah sembelit, duta sendiri. You guna minyakkan Artixi kan, you cholesterol level sudah okey, itulah duta sendiri. Jadi gunakan sebanyak produk yang you boleh, okay, supaya kan you dapat tahu apa produk yang bagi you manfaat. Itulah ada nombor 3. Okay. Nombor 4, yang last week punya lah. Okay. Guna marketing tools. Guna marketing tools. Marketing tools tu sangat penting. Marketing tools tu sangat penting. Okay. Seperti dijanjikan. Okay. Kalau tunjuk ini yang sedang buat punya. Mana dah? Okay. Inilah file berani mati. Okay. Nampak tak? Ini semua orang punya CP58. Okay. Income mereka, okay, 700,000. Okay. Ini tak tahu siapa punya, 500,000. Okay. Yang ini pun tak tahu siapa punya, okay, 400,000. Okay. Ini tak tahu siapa punya, 600,000. Okay. Ini pun tak tahu siapa punya, okay, 1.2 juta. Ini pun tak tahu siapa punya, 700,000. Ini pun tak tahu siapa punya, okay, hampir 300,000. Ini pun tak tahu siapa punya, 255,000. Ini pun tak tahu siapa punya, 240,000. Ini pun tak tahu siapa punya, 740,000. Okay, ini akan jadi you punya marketing tools. Okay, ada tak? Sudah ada tak? Demo set, okay, sudah ada tak? Okay, apa tu, buku GEP, okay, semua tu ada tak? Okay, itu adalah, okay, dalam sini. Dalam Endo juga. Nombor 5, tetapkan maklumat. You mesti nak tahu kan, dalam berapa bulan ni, you nak capai apa. Sebenarnya, you nak capai apa kan? You boleh shot sendiri. You boleh bagi punya upline tahu, oh upline, saya nak jadi manager, tapi setiap hari kan, pun tak pergi jumpa orang, okay. Jumpa orang pun fikir nak jual produk saja. Jual produk tak salah, tapi kalau you tiap-tiap hari pergi jual produk kan, okay, memang sangat susah kan you nak naik pangkat. Memang sangat susah. Okay. Masih ingat tak saluran? Okay, passive income, saluran. Okay. Inilah tugas you. Okay. You nak bina saluran. Ya, you nak bina saluran untuk you ada langkah yang cukup besar. Okay. Semua orang ada customer yang tetap. Okay. Mungkin dalam 30 hingga 50 customer kan. Kata customer tetap kan. Setiap hari mereka guna ubat gigi. Ada cuci muka dengan apa tu? Avocado soup ke, ada cuci muka padan kan dengan itu hand itu liquid soup ke, lepas tu pakai toner, ada makeup, ada produk guna aloe vera gel, guna minyak ikan. You punya saluran sudah siap, sales sudah tetap ada, tiap-tiap hari ada orang guna. Jadi you punya income kan akan masuklah. Tapi kalau you asyik pergi buat jualan saja, macam tanah sayur lah, pergi jual, bila you akan ada saluran? You tak akan ada saluran. You susah sangat nak naik pangkat. Lepas naik pangkat kan, you susah lagi nak pergi next level. You nak susah nak masuk gear 1 ke, gear 2 ke, memang tak mungkin. Pergi jual produk tak salah, tapi jangan asyik jual produk saja. Okay, jangan asyik jual produk saja. Okay, tetapkan maklumat anda. Okay, ini maklumat anda. Bila you nak naik level apa? Okay, jumpa you punya manager. Maka kalau masih tak tahu, tak faham itu level ke pangkat kan, okay, jumpa manager anda, okay, ataupun you anytime kan boleh PM kami, okay, Sean dan Alif kan anytime lah boleh zoom dengan you, okay, untuk nak tetapkan. Sebab konsep forward sangat senang, okay, tugas kami nak tolong you income 5 figure, itulah tugas kami, okay tak? Nak tolong you income 5 figure. Supaya kan you boleh lepaskan you punya kerja, you ready kan, okay, masa hadapan anda untuk bersalah, you ada banyak duit kan untuk nak bayar you punya rumah punya installment, nak cepat settle kan, kereta installment,
readykan anak punya sekolah, okay? Semua kena ada. Itulah tugas kami. Okay? Tetapkan maklumat anda. Jangan cakap dengan kami saja, nak naik level, tapi action tak nampak sangat. Sebenarnya, siapa yang rugi? You yang rugi. You yang rugi. Cuba bayangkan, kalau betul-betul usaha, dalam forward kan, sepatutnya you untung 10,000. Contohlah 10,000. Sebab you tak nampak, you tak betul-betul fokus dengan you punya maklumat. Setiap bulan kan, dia kekurangan income 10,000 tali forward. Setiap bulan you kurang 10,000. 1 tahun you kurang 120,000. Sebab you tak usaha. Siapa yang rugi? Okay. Itulah dia nombor, okay. Nombor 4. Nombor 4. Nombor 5. Okay. Nombor 5. Bisnes konsep dan sikap MLM yang betul. Asalkan kerjaan dalam MLM adalah 3S. Apa tu 3S? Okay. 3S ni S stand for service. Okay. Sorry. Selling. Okay. Lepas tu service. Dan okay, sponsoring. Okay, stand for 3 ni. Okay, so effort you 50% punya masa kan, mesti nak pergi port selling. 50% punya masa untuk nak port sponsoring. Dan 100% punya masa kan untuk nak service. Kalau you tak follow up kan, you punya customer tak akan repeat order bunyi. Tetap kena follow up, update dia, apa promotion, apa offer, okay. You boleh update kan, testimoni, okay. You update dia, okay. Cara guna produk, okay. Apa tinta palas, itu you kena buat betul-betul. Ini dalam 3S. Okay. Konsep dia sangat senang. Okay. Konsep dia, you adalah bos dalam forward. Ini adalah bisnes anda sendiri. Sikap dia, okay, action dengan cepat. Okay, sama juga sampai sini, you masih level apa? You masih level, tengok you masih level sini lagi. Mungkin you masih satu orang lagi. You tak ada fighter lagi. Masa ni sama juga, cari B manager lah. Okay, nombor 6, gunakan semua produk. Okay, kenali produk anda. Cari satu produk kan you sangat suka. Contoh I sendiri kan, Sean sendiri, saya suka produk apa? I suka shampoo, I suka massage lotion, bukan aloe vera gel. Sorry ya. Sebab aku guna masak minum aloe vera gel kan, I tak rasa apa pun. Tapi aku guna shampoo, wah, the feedback best gila. I guna massage lotion, the feedback best gila. Macam Olive kan, dia guna apa? Okay, ubat gigi. Sebab dia apa? Gosok gigi kan, berdarah. Kursi berdarah. Lepas tu dia atas masalah sebelik. Jadi aloe vera gel dapat tolong dia. Jadi inilah setiap produk. Semua orang yang you mesti guna. Jangan fikirkan, mengapa amino aloe vera gel tak ada tinta palas? Dia boleh cubalah nectar. Dia boleh cubalah peach. Ada orang dia tak sesuai dengan aloe vera gel, tapi dia sesuai sangat dengan peach. Mungkin dia sesuai sangat dengan nectar. Setiap orang dia memang lain. Okay, memang lain ya. Okay. Lepas tu nombor 7. Belajar bagaimana menggunakan alat pemasaran syarikat, video rakaman, buku, okay. Belajar bagaimana mengisi borang permohonan, ini guna apps lah, macam mana daftarkan ahli. Lepas tu macam mana nak beli lalu apps untuk nak beli produk. Jadi ini jadi tak tahu. Okay, kami akan serang buatkan satu video yang baru, yang latest punya, untuk nak guna F2U, isi borang, daftar member dengan nak buat buat purchase. Okay, ini video nanti akan siap lah. Okay, you boleh belajar. Lepas tu belajar yang penting you punya customer, you punya PC baru ataupun you punya VIP, mereka tak tahu lagi. Mereka langsung tak tahu. Mereka no idea. Apa you perlu buat? You kena ajar mereka. You tak nak ajar kan? Ingat, hantar link. Okay. Benar tak anda hantar link kan? Itu Telegram link bagi you punya PC baru. Tak ada tahu. Jangan tunggu Sean tak boleh hantar. Ini adalah bisnes sendiri. You punya bisnes. You nak jaga mereka. Mungkin fikir, I busy ni tahu.
I sangat busy. Yalah. You hantar link kan. Ambil masa berapa lama? 1 minit. 1 minit pun tak ada ke? Betul. Mungkin tak? Tak mungkin. Tak mungkin kan? Okay. Hantar Zoom link. Setiap hari Selasa ada system day. Okay. Ada tak personal hantar Zoom link bagi mereka? Okay. Tak ada. Sebab grup sudah ada. Mengapa nak hantar lagi? Line. Okay. Memang lain. Okay. Personal to personal, one to one to itu touching ada tau. Itu kamcing. Itu connection. Do ada. Emily ada. Jadi itu sentiasa kena buat punya. One to one. Betul. One to one. Jangan asyik tunggu upline. Kalau you tak pandai, you tak memang busy sangat, you boleh buat lah. Buat cut list. Itu macam last week punya marketing kan. You buat cut list dalam you punya WhatsApp. You broadcast lah. System day ke, teppanyaki ke, okay, yang akan datang punya. Contohlah, okay, akan datang bulan January, okay, 7 hari bulan, ada kickstart. Okay. Ada tak hantar kickstart punya poster ke, link pendaftaran ke, bagi you punya sendiri punya, bagi you punya PC, bagi you punya downline fighter VIP, ada tak? Ada tak? Ada tak? Nah, kalau tak ada kan, macam mana you punya fighter kan? Boleh, macam mana dapat lahir fighter? Fikir baik-baik. Siapa yang buat you punya, siapa yang buat sendiri tak ada fighter? Siapa yang buat sendiri tak ada fighter? Okay? Diri ya. Diri sendiri ya. Diri sendiri ya. Okay. Nah, ini Olive memang ada buat punya. Dia memang ada podcast. Memang ada podcast. Okay. Setiap hari, setiap Isnin, Rabu bagi 10:30 kan. Memang sudah tahu punya ada teppanyaki punya. Mengapa kami masih nak hantar lagi? Benda yang sama je. Link yang sama je. Sebab mengapa kami nak jaga fighter? Setiap hari Selasa kan. Okay, itu poster kan. Okay. Hantar dalam grup. Lepas tu ada podcast lagi. Sebab kami nak jaga fighter. So jangan tanya mengapa saya tak ada fighter. Sebab siapa yang buat? Sendiri yang buat. You sign member tu, you punya kawan tengah guna produk, dia cakap produk ni sangat best. Macam mana nak mula? You langsung tak balas dia. Tak ada ajak dia masuk dalam sistem dia, Selasa bin 8:30 sistem dia. Tak ada pun. Tepatnya kita hantar. Jadi, dia kan, nak belajar macam mana? Ilmu tak ada, skill tak ada, semua tak ada. So, itulah. Okay, sangat penting tau. Sangat penting tau. Okay? Macam ni, out of war. Tak akan saya nak tunggu Sifu. Sifu, bila case start akan buat lafaz out of war? Kalau Sifu jawab, next year lah, tahun depan lah. Wow, nak tunggu tahun depan lah. Berapa lama orang sudah mati. Berapa banyak fighter sudah mati. Okay? Boleh-boleh? Ini memang malas sikit lah saya. Kalau ada malah you, sorry dulu Tapi memang untuk kebaikan sendiri, untuk kebaikan anda. Okay? You ada orang punya, ada member, ada VIP, tapi you tak betul-betul pergi follow up. Itulah sebab fighter tu tak muncul. Kalau ada follow up kan, tak semestinya 100% muncul, tapi chance tak muncul fighter, chance dia lagi tinggi. Chance tu lagi tinggi. Okay? Itulah. Okay, nombor 8. Okay, sudah cakap nombor 8 dah. Okay. Belajar bagaimana menjemput prospek dan follow up. Okay. Okay, macam mana nak buat jemputan prospek tu. Okay. Kadang-kadang kan, okay, dia ada taktik dia. Bukan saja hantar WhatsApp. Contoh yang semalam. Okay, 50 sebab mengapa nak niaga forward kan. Latar belakang speaker kan. Apa latar belakang dia? Lawan ni. Apa background dia? Cuba tag. Apa background dia? Sebelum dia niaga forward, dia buat apa punya?
Siapa tahu? Sebelum lawan ni, dia niaga forever. Dia buat apa? Apa cerita dia? Apa cerita dia? Okay. Okay, Amir cakap jurutera, engineer. Apa lagi? Apa lagi? Tengok ah. Siapa kenal dia? Siapa kenal dia? Seorang je, Emily je kenal. Hmm. Lain tak kenal lah. So, you tak kenal kan? You susah nak ajak kawan tau. Betul. Okay, kalau lawan ni jadi speaker, kami fikirlah siapa nak jumpa, siapa nak jemput lah. I mesti nak pergi cari kan, engineer. Mungkin ada, I sign banyak leader, I sign banyak member kan. The member adalah apa? Adalah engineer. Jadi masa WhatsApp kan, masa broadcast kan, bagi itu kawan-kawan Palu kan, mesti bagi tahu dia akan tampak extra punya. Ini lawan ni, dia sebagai engineer. Tapi kan, dia dengan suami pun engineer juga. Mereka memang orang kaya dah. Sebab engineer kan, kaya juga. Tapi anak dia, tiba-tiba dapat kanser. Jadi kan, dia pun dapat kanser leukemia. Jadi dia pun berhenti kerja. Full time jaga anak. Lepas tu terjumpa Forward punya produk. Dengan guna Forward punya produk, dengan nasihat doktor kan, anak dia memang recover dari kanser. Recover dari leukemia. Dan sekarang kan, lawan ni kan, dia bukan sahaja full time dalam Forward. Dia sudah untung lebih 1 juta dalam Forward dah. Dia pun dapat pergi banyak pelancong, dia dapat pergi ke Abu Dhabi, dia dapat pergi ke Cancun. Okay. Wow. Dengan satu engineer, dia boleh convert, boleh jadi entrepreneur. Kalau you hantar ni kan, voice note, you boleh voice note, type pun boleh juga. Hantar bagi you punya member yang latar belakang dia adalah engineer. You rasa chance nak closing dia ataupun nak tarik dia masuk dalam Zoom kan, lebih senang tak? Berbanding dengan hantar gambar, hantar link, hantar gambar, hantar link. Mana satu senang? Gambar link ataupun ada cerita? Mana satu senang? You nak tarik orang. Fikir. Okay. Itu sebablah kami mesti nak tahu kan setiap speaker apa background dia. Okay. Inilah adalah sikit cara kan macam mana macam mana kami nak buat jemputan, macam mana kami nak buat prospecting, nak buat jemputan. Okay. Ini sangat penting tau. Okay. Amir cakap, dah hantar link, ada cerita. Tak tahu nak tulis, boleh tak voice note? Boleh voice note. Dia ada ambil hati tak? Okay. Bagi you punya prospek, you punya kawan. Okay. You memang nak tolong mereka tak tukar nasib. Nak tolong tak mereka kan? Okay. Keluar dari kerja engineer yang stres gila punya kerja. Okay. Ada tak? So it is how you follow up lah. Okay. Masa di Teppanyaki kan, you belajar sesuatu. Okay. Tak kisahlah produk testimoni ke. Contohlah you dalam Teppanyaki. Hari ini kan, okay, Ustaz Uzama. Ustaz Uzama. Dia di mana? Dia di Barcelona, di Spain Barcelona. Pukul pagi kan, pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi dia join dalam Teppanyaki. Dia sharing. You boleh tak sharing dengan kawan yang ada dia pun ustaz juga. Hari ini kan, voice note bagi kawan hari ini dalam Teppanyaki kan, I ada jumpa masuk tapi tak sempat. Tapi I nak share satu saya dengar lah. I terdengar satu Ustaz Uzama kan, dia pergi ke Spain sana, okay. Dia pun pagi-pagi dia pun join dalam Teppanyaki juga. Dia ada sharing tips-tips dia, apa yang dia belajar, apa yang dia nak, apa konsep dia, apa idea dia. You boleh tak voice dengan you punya kawan yang mereka adalah ustaz. Ini pun ada satu chance kan untuk tangkap mereka, untuk nak tarik mereka. Okay, you dengar kan ada testimoni. Okay,
Oh, dia dapat COVID. Lepas dia guna produk apa pun sudah recover. Okay. Ini pun salah satu juga you boleh voice note dengan you punya kawan juga. Kalau mereka ada masalah yang sama. Okay. Itulah macam mana kami belajar untuk nak buat follow up. Untuk nak buat follow up. Okay. Kalau tak tahu lagi, itu banyak tips. Sebenarnya tips tu memang banyak gila. Susah juga kami nak cakap dengan semua. Okay. Ini kena belajar dengan you punya manager. Kalau bagi saya kan, I lebih recommend you masuk dalam depan lagi. I tahu setiap pagi dia ada kerja. Ada kerja, okay? Pakai earphone saja, tengah. Okay? Setiap orang sharing, ada tips dia. Itu tips adalah untuk anda buat jemputan prospek, jemputan ataupun follow up you punya customer. What next you nak buat follow up? Apa lagi you nak follow up? Okay? Itu penting ya. Itu penting ya. Sentiasa kita tengok manager you buat apa. Sampai sekarang kan, Sean dan Nori pun tak nak miss. Tak nak miss, okay? Terpanyaki. Sebab apa? Kami pun masih belajar lagi. Good student. Be a good student. Okay? Sampai nombor 9. Rasa sampai nombor 9, I stop lah. Okay? Sambung lagi nanti. Pengsan. Jangan. I pun rasa pengsan dah. Ada rasa berat tak otak tu? Ni nombor 9. Oh, sampai 9 lah. Sampai nombor 9 lah. Okey. Ada bintang. Okay. Hadir 5 GEP secara berterusan bersama prospek-prospek anda dalam masa 2 minggu. Ini bintang. Ini bintang ni. Okay. Bukan binatang ni, ini bintang ni. Okay. Bintang sangat penting tau. So, macam mana kami belajar GEP? Okay. I rasa I tak pernah, I tak nampak you orang ada buat kerja ni lah sebenarnya. I cakap betul-betul lah. Masa kami tentang GEP, you ada tak catat nota? You ada tak rekod? Ada tak? Okay. Saman Sean kan belajar GEP. Okay. Siapa yang tahu kan ada satu jenis alat kan panggil Walkman. Letak kaset punya. Boleh record punya. Letak bateri, letak kaset, boleh record punya. I record, Sifu cakap apa. Lepas tu tengah semula aku guna. Masa dulu kan tak ada buku GEP. So Sifu guna apa? Setiap kali kan guna kertas, A4 kertas, conteng kan. Itu kertas, I tak bagi apa? I tak bagi prospek punya. Di kertas saya simpan. Sebab I nak conteng semula. I nak belajar. Okay? I nak belajar. Sampai sekarang, kalau I tengok orang buat GEP kan, macam semalam lawan ni, 50 sebab. Itu pun ada keyword juga tau. Itu pun keyword yang baik juga. Ada tak? Ada tak catat lepas tu gunakan? 50 keyword itu, you ada fikir tak? Siapa prospek kan? Dia boleh guna keyword mana satu? Ada tak voice note dia? Gunakan keyword itu. Ada tak customer sesuatu mana satu? Ada follow up punya, you guna keyword itu. Ada tak? Inilah. I rasa kami belajar GEP kan. Memang dalam 2 hari lah. Memang lebih 5 GEP. Sifu punya suara kan, cakap sampai out punya. Ajak banyak orang, GEP. Kertas saya simpan. Okay. I record. Lepas tu last kan, sudah ada MP3. Sekarang kan, lagi senang. Guna handphone, record. Lagi senang. Tapi setiap kali kan, okay, tak kisahlah kami pergi mana. Masa tentang GEP kan, kami tak nampak ada orang, tak nampak ada fighter kan, ada record punya. Sorry lah, kami tak nampak. Betul-betul saya tak nampak. Itulah sebab you tak dapat belajar GEP. Okay. You tak ada record video, you tak ada record suara. Mungkin cakap, I punya phone kan berat sangat lah, tak dapat record video. Okay. Tak ada space lah. Ada tak record suara? Tak ada kan? Itu that's why lah. Okay. Itu nadi kan. Forward punya nadi, itu GEP kan. You tak dapat nak belajar. That's why. Very simple. Okay. So, ini je sampai nombor 9.
Oh, bukan senang nak cakap ni. Oh. Cakap sampai rasa macam nak marah orang. Tapi sebenarnya itu memang ikhlas dalam hati je lah. Okay? Jangan salah faham. I nak marah you. Okay? Tapi ini memang best kan untuk kami nak recheck. Kami nak recheck. Okay? What I miss. Apa yang saya tak buat? Apa yang saya tak buat? Okay? Tak kisahlah you sudah supervisor ke AM ke manager, tak kisah tau. Kena recheck balik. Mengapa dia stay di VIP? Lama dah. Mengapa you stay di supervisor lama dah? Mengapa you stay di AM, assistant manager lama dah? Mengapa stay di manager lama dah tak pergi? Mesti ada satu kan, you sudah tertinggalan. You sudah miss, you tak buat punya. Okay, boleh? Ada tambahan? Olive. Okay, so kita bagi tepukan hangat kepada Sean, okay. Sebab nak cakap out of 4 ini memang bukan mudah. So saya pun ingat masa saya kelas pertama, masa saya jumpa dengan Sean, Sean tanya saya lah jadi VIP kan. Kelas pertama saya ialah dia memang bentangkan saya ini out of war. Satu persatu dia cakap. Dia cakap poin-poin dia, kenapa I perlu buat. Dia bagi kita faham dulu. So itu sebab art of war ini sangat penting. Ada tak nampak Fanny pun masuk hari ini. Wah, bagus tu, semangat tu Fanny. Fanny yang pun orang baru, kita punya PC. So kenapa forever dia berbeza? Kalau you lihat di luar kan, you pergi berniaga di platform lain, syarikat lain, you tak nampak ada satu syarikat yang mementingkan macam nak kata kungfu tau. Kita sangat mementingkan kungfu. Kenapa? Sebab you tengok orang di forever, kebanyakan bila dia orang dah buat forever kan, mungkin dah 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, berbelas tahun, berpuluh tahun. Kenapa? Kerana kita semua ni adalah survivor dan kita ni memang ada ilmu, ada kungfu yang genuine. Sebab kita tak nak kamu kan menjadi kita tak nak menjadi MLM macam orang kata ini main game punya. Bukan. Kita bukan platform macam itu. I nak bagi tahu kita adalah platform yang genuine dan kita akan ajar you secara profesional. Ilmu yang betul-betul kamu boleh jadi survivor. Walaupun saya letak Fanny dekat satu pulau, Afiza dalam pulau, okay, you pun boleh survive. Macam tu tau. So kita memang kena ada jadi orang yang ada kungfu. Sangat penting. Okay. So inilah art of war. Baru je cakap sampai nombor 9. Tetapi dia sangat deep dan dia memerlukan kita untuk digest. Digest. Ya, yang 9 ni. You tengok balik nanti. You kena cari jawapan untuk diri anda. Kenapa? Mengapa? Dan ikut step itu. Dan mungkin ada yang memang dah ada few months bersama dengan kita kan, dah sudah start. So you mungkin belum nampak ada pencapaian. Betul tak? So you boleh lihat balik, ini ialah panduan kita, kamus kita. I harapkan semua boleh print out kertas ini, masuk dalam file dan boleh tengok selalu panduan anda. Okay, so you boleh tengok kenapa saya tak boleh sampai ke supervisor. Apa masalah I? Kenapa saya di supervisor, I tak boleh sampai ke assistant manager, I tak boleh sampai ke manager. Kenapa? Mesti ada sebabnya. Semuanya jawapan sudah ada di dalam art of war. Okay? So inilah betapa pentingnya art of war ini. I harap semua yang masuk ini yang betul-betul fokus dan dengar. Thank you Syida. Syida pun masuk. So semua boleh faham ke? Boleh bagi tak? Boleh tak bagi tahu saya you faham ke tidak dan ada mana tak bahagian mana yang you perlu you nak bertanya. Boleh faham Syida? Boleh faham. So setelah kita boleh faham, kita kena restart, reborn, betul tak? Setakat ni faham. Macam Fiza barulah, okay? So Fiza lagi bagus. You anggap you ni sekarang ni kita dah reborn. Kita ni kertas putih. Sekarang ni kita ni kertas putih. Kita start semula. 2023 mulai bulan ini kita start semula, boleh tak? Kita ni kertas putih. Kita restart. Kalau kita ada minda yang restart, reborn, lain. Kita macam budak tau. Kita memecut je.
Betul tak? Kita sekarang ni nak jadi budak memecut, meroket sekarang. Macam tu. So biar kita punya minda ni fresh, okay, belajar, okay, dan belajar ilmu ini, okay, kalau you boleh betul-betul fahamkan ilmu ni, you boleh macam mana kata, kungfu ni sudah dalam tangan you pasti boleh jadi leader. Macam Fanny boleh jadi leader kat Bintulu. Du boleh jadi leader kat Sibu. Kimi pun boleh jadi leader dekat Sibu. Okey, mana-mana pun boleh. Syida pun boleh. Lanting pun boleh. Lanting pun boleh. Kalau you betul-betul memegang kungfu ini. Sebab kita nak turunkan kungfu ini dari Sifu, dari moyang kita sampai Sifu, sekarang kita nak turunkan kepada kamu, dan kamulah kena turunkan ilmu ini kepada yang lain dalam tim kamu. Okey, I harap semua boleh faham malam ini. Okey tak? I tengok yang bagi saya respon tu maknanya boleh. Ada dengar lah. Mana yang lain? Wati, boleh faham tak Wati? Florence, Sigau, Israt, ada tak dengan kita? Jeremy, okey Kimi ada bagilah feedback. Kimi Lily restart reborn. Lanting, boleh Wati. Yes, reborn Wati. I nak jumpa you di KL. Mija, ya boleh insyaAllah, betul. Okay. Syida, Vijay. Vijay hari ini dah jumpa prospek dah. Wah, semangat betul. Okay. So inilah dia. Setiap hari tadi Sean dah cerita kan. Dia dah cerita dia punya experience. Dia setiap hari 2 jam kalau yang part time. Kalau you yang full time, mestilah boleh berjam-jam. Banyak masa untuk buat bisnes ini. Betul tak? Okay. Semuanya sudah di hujung jari lah. Bila kita hantar you Telegram channel, you masuk Telegram channel, dalam situ pun dah ada YouTube. Dalam situ pun dah ada YouTube. Boleh tekan-tekan je. Boleh belajar dari sana. Lepas tu start buat. Yang kita suruh you buat. Setiap hari tambah 10 orang. Dekat social media, setiap hari kena post. Mulai esok, semua kena post di social media FB. Boleh tak? Okay? Tentang kita punya aktiviti, tentang bisnes kita, tentang kita punya motivasi. Apa yang you belajar malam ini, you pun boleh share di FB. Okay? Ya, jom. Ya, do. Betul-betul. So, reborn, I nak tengok kita sama-sama reborn. So, kita akan ke part 2 juga. Out of war ni. Okay, dan part 3 dan seterusnya lah. Okay, so, mesti ikut kita punya part 2, part 3 drama kita. Jangan putus tau. Jangan putus Sebab kalau kamu memang ada azam mau jadi manager, mau jadi CBM. Okay, kena pandai tentang art of war. Okay, ini ialah kamus kita. Okay, so sampai sini saja, tak ada soalan. Ada tak soalan? Kalau tak ada, semua kata okay kan? Okay, I nak tengok ada improvement. Bulan ini, bulan terakhir, tapi kita pun nak buat yang terbaik sebab kita nak finish strong untuk bulan ini. Kalau you rasa tak puas hati dalam tahun ni, you tak buat yang sebaiknya, you rasa you tak buat 5cc, you punya 25cc, berapalah yang you aim, mulai bulan ini, you kena aim, you kena buat. Macam yang baru tu, bulan ini cepat-cepat VIP. PC kena upgrade jadi VIP. Okay, boleh? So sekarang kita dah sampai hujung. Okay, kamu pun nak digest semua kan? Memang tak puas hati, banyak gagal. Tak gagal, Syida. Syida cuma berhenti sekejap je. Okay, kita tak putus asa. Betul tak? Kita tak ada putus asa. Betul. Okay, walaupun kita banyak cabaran. Kita tak gagal tau. Jangan tak gagal. Okey, kita masih boleh teruskan perjuangan ini. Kalau Syida tengok balik kan, rules nombor 1 kan, okey. Rules nombor 1 tu sangat penting, okey, bersedia dengan cabaran. Yes, bersedia. Kalau kita dah bersedia, kita tak akan bertemu dengan kegagalan. Yeah. Kita tak nampak kegagalan. Nampak tak? Best tak? Itu out of war. So bagi tahu dah. Semua cabaran itu adalah hadiah. Itu je yang kita nampak. Betul tak? I try. Fanny kata try. Biar Sisi kalah tapi jangan kalah semangat. Betul tu. Jangan kalah semangat. Okay?
So jom kita buka video, ambil gambar. Ya. Nanti boleh posting dekat FB. Kita punya upline coaching Art of War hari ni. Jom buka video berkenalan sikit. Kita pun ada banyak kawan baru, kawan lama. Kan? Semua boleh buka video. Ini ialah satu family lah. Wandu dekat mana tu? Banyak pokok cantik. Hai Kimi. Wah, Kimi. Hai. You are back. Mana Lily? Ya, mari ya. Jom ambil gambar. Smile. Ambil Satu. gambar ni. Ada lagi tak yang nak buka? Lanting. Mana lanting. Sigau, mana Vijay, Israt. Jangan malu-malu. Okey. Boleh ya, ready ya? Okey. 1, 1, 2, 3. Okey, kepada yang kawan baru lain kali kena buka video. Biar kita berkenalan. Okey? Setiap hari lah get ready kan untuk apa? Untuk buka video dah. Yeah.